Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha' wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Telah berkata Al-Imam Abdullah bin Alawi, telah berkata Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali di dalam kitabnya Bidayatul Hidayah, adab-adab hari Jumaat, muka surat 90, yang mana kita dah bacakan sedikit daripada adab-adab Jumaat pada pengajian yang lalu. Saya akan sambung daripada syarah daripada kitab, yang ini yang pertama yang disebutkan ataupun selepas menyebutkan tentang kemuliaan hari Jumaat di dalam syarah, maka disebutkan antara adab-adab Jumaat ada 7. Yang pertama adalah bersiap sedia untuk hari Jumaat bermula daripada hari Khamis, dan bersiap sedia untuk hari Jumaat itu terbahagi kepada 2, secara zahir, luaran dan juga dalaman. Adapun persiapan segi zahir itu adalah dengan menyiapkan baju untuk dipakai esok, dan bersiap sedia dengan wangi-wangian kalau kita tidak mempunyai wangi-wangian. Maksudnya daripada hari Jumaat itu dah pergi cari minyak wangi untuk dipakai pada hari Jumaat. Dan persiapan dalaman pula dengan kita memperbanyakkan tasbih dan beristighfar dan berdoa pada petang hari Jumaat, petang Khamis, daripada waktu asar tu sebelum masuk maghrib, Khamis malam Jumaat, daripada asar tu dah bersiap sedia dengan memperbanyakkan doa dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada waktu itu kata para ulama ada kelebihan. Dikata apa? Innalillahi ta'ala fadlan siwa arzaqil ibad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai anugerah-anugerah yang diberikan kepada hambanya selain daripada rezeki yang telah ditetapkan. La yu'ta min dhalikal fadl illa man sa'alahu 'ashiyatal khamis. Dan tidak diberikan daripada anugerah ataupun pemberian tersebut kecuali kepada hamba-hamba yang meminta daripada pemberian tersebut pada petang Khamis dan juga hari Jumaat. Maka hari petang Khamis itu sudah bermula waktu kita bersiap sedia untuk hari raya, iaitu hari Jumaat merupakan hari raya orang Islam. Maka daripada petang Khamis tu dah bermula bersiap sedia dengan doa dan sebagainya. Dan juga bagi mereka-mereka yang ada kemampuan, wanwi saumil Jum'ah, niatlah untuk berpuasa pada hari Jumaat, akan tetapi diiringi dengan hari Khamis ataupun hari Sabtu, kerana terdapat larangan untuk berpuasa pada hari Jumaat sahaja. Nabi SAW bersabda, la yasum ahadun yaumal jum'ah illa an yasuma qablahu aw yasum ba'dahu. Jangan sesiapa di kalangan kamu berpuasa pada hari Jumaat kecuali diikuti dengan satu hari sebelum ataupun satu hari selepas. Dan disebutkan dalam hadis juga, la tasumu yaumas sabt illa fima fturida alaikum. Jangan kamu berpuasa pada hari Sabtu kecuali apa yang telah difardukan ke atas kamu. Maksudnya nak puasa hari Sabtu tak pasal-pasal, tak boleh, tidak digalakkan. Adab yang kedua, fa idza tala alayka subh faghtasil. Apabila terbit fajar pada hari Jumaat itu, maka bermandilah kamu, iaitu masuk waktu untuk mandi sunat Jumaat adalah daripada waktu subuh. Fa'ilam tubakir, akan tetapi kalau kamu tidak ada niat untuk nak hadir, nak mengimarahkan hari Jumaat tersebut dengan iktikaf di masjid, dengan pergi ke masjid awal, maka
bila kamu nak keluar untuk hadir solat Jumaat itu, barulah kamu mandi. Itu lebih afdal. Fa in ghasala al-jum'ata fa inna ghusla al-jum'ah wajibun. Kerana sesungguhnya mandi pada hari Jumaat itu adalah wajib ke atas setiap orang yang baligh. Naam. Wa inna ma lam yajib al-ghusl lil khabar alladhi rawahu Abu Daud. Naam. Kemudian adab yang ketiga adalah untuk berhias pada hari Jumaat, iaitu secara umum kita digalakkan untuk berhias sewaktu pergi ke masjid. Khudhu zinatakum ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Wahai anak-anak Adam, berhiaslah kamu apabila kamu nak mendatangi masjid ataupun kamu nak menunaikan solat, nak berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, kita berhias. Apatah lagi pada hari Jumaat, yang mana ianya merupakan hari raya bagi orang-orang Islam, Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari. Dan sebaik-baik pakaian adalah dalam setiap waktu dan keadaan adalah kala putih, warna putih, kerana ianya merupakan kala warna yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis, ilbasu min thiyabikum al-bayad, pakailah pakaian putih, fa innaha min khairi thiyabikum, kerana ianya merupakan sebaik-baik pakaian kamu, iaitu warna pakaian kamu, dan kafankanlah jenazah kamu dengannya, iaitu dengan kain putih. Naam. Dan gunalah daripada wangi-wangian yang terbaik yang kamu ada. Naam. Jadi kita guna wangi-wangian, kita ada banyak minyak wangi, yang paling best, yang paling mahal, yang paling sedap bau dia tu digunakan untuk hari Jumaat. Adapun minyak wangi lain digunakan untuk solat-solat lain. Dan di sini menunjukkan betapa agama Islam mengambil berat tentang penampilan, kebersihan dan penampilan. Dijaga kebersihan, dijaga jangan sampai kita pergi ke masjid dengan bauan-bauan yang tidak enak. La ilaha illallah. Naam. Kemudian disebutkan wabaligh fi tadhifi badanika bil hal, dan bersungguh-sungguhlah dalam membersihkan tubuh badan kamu. Antara cara untuk membersihkan selain daripada mandi adalah untuk membuang daripada kotoran-kotoran yang mungkin melekat pada badan, dan terkadang kotoran-kotoran itu terlekat kerana adanya bulu-bulu dan sebagainya. Maka diperintahkan untuk kita membuang daripada bulu-bulu yang terdapat pada badan, seperti di bawah tangan ataupun maaf cakap di ketiak, bulu ari-ari dan sebagainya, kecuali mereka-mereka yang ingin berkorban pada hari raya Aidul Adha. Mereka-mereka yang ingin berkorban, ingin bersembelih pada hari raya Aidul Adha, maka mereka tidak digalakkan untuk bercukur, yakni daripada sebelum 1 Zulhijjah sehinggalah mereka mengorbankan binatang korban mereka, maka tidak digalakkan untuk mereka membuang daripada bulu-bulu di badan. Amma halqul ra's fa mubahun illa in ta'adza bi baqa'i sya'rihi. Adapun membotakkan kepala, ini adalah mubah, ini perkara yang harus, kecuali kalau dia botak, illa in ta'adza bi baqa'i sya'rih, kecuali kalau dia tak botak tu dia akan menjadi sakit. Maksudnya ada rambut akan menyakitkan dia. Au syuqqa alaihi ta'ahuduhu, ataupun dengan menyimpan rambut panjang susah untuk nak dijaga, fayundab, maka ianya menjadi mandub, ianya menjadi satu perkara yang diharuskan, digalakkan untuk membuang rambut. La ilaha illallah. Disebutkan bahawa Sayyidina Ali bin Abi Talib apabila mengetahui bahawa perlu untuk berjaga-jaga, perlu untuk berhati-hati ketika mandi wajib dan sebagainya, maksudnya perlu setiap air itu mengenai daripada kita punya seluruh kulit dan sebagainya, maka dipotong rambutnya pendek agar supaya mudah untuk mandi wajib dan sebagainya. Wal qassu li syaribin hatta tabdu humrat asyafah, dan bagi kaum lelaki untuk dipendekkan misainya, dipotong ataupun dicukur misainya sehingga nampak daripada kemerahan bibir. Wa taqlimul lil azafir, dan memotong kuku. Semua ini merupakan tanda-tanda kebersihan agama Islam, yang mana menunjukkan agama Islam ni menjaga daripada kebersihan. La ilaha illallah.
Wal afdal fi taqlim lil yadain, dan ada juga cara-cara yang afdal untuk potong kuku. Cara-cara yang afdal untuk potong kuku adalah bermula daripada jari telunjuk tangan kanan, kemudian jari tengah sampai ke jari kelingking, kemudian kita stop, bermula pula jari kelingking tangan kiri sehinggalah ibu jari tangan kiri, dan diakhiri dengan ibu jari tangan kanan. Itu untuk tangan, mula daripada telunjuk, jari tengah kanan, jari manis, jari kelingking, kemudian jari kelingking tangan kiri, jari manis, jari tengah, jari telunjuk, ibu jari tangan kiri, dan kemudian ibu jari tangan kanan. Dan untuk kaki pula bermula daripada jari kelingking kaki kanan berterusan hinggalah jari kelingking kaki kiri. Wahakadha. La ilaha illallah. Kemudian disunnahkan untuk menggunakan siwak juga, wasairi anwa'in nadhafah, dan setiap perkara yang akan dapat membantu membersihkan tubuh badan kita daripada sabun, daripada shampoo dan sebagainya. Wa tatyib, dan apa-apa yang akan mewangikan tubuh badan kita, antaranya seperti menggunakan minyak wangi. Kecuali kamu berada dalam keadaan ihram. Kalau kamu berada dalam keadaan ihram, maka tak bolehlah nak guna minyak wangi. Ataupun kamu berpuasa. Bila puasa, tak lama lagi kita akan masuk bulan Ramadan, insya-Allah. Ini makruh untuk pakai puasa, untuk pakai minyak wangi sewaktu puasa, khususnya selepas zawal, selepas tergelincir matahari. Naam. Berkata al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala wa radhiyallahu anhu, man nadhafa thawbahu qalla hammuh, barang siapa yang membersihkan bajunya, maka dia akan kurang stres. Orang yang menjaga kebersihan bajunya, dia akan kurang stres. Wa man taba rihuhu zada aqluh, dan barang siapa yang memakai wangi-wangian sehingga bauannya itu wangi, maka ia akan menguatkan akal fikirannya. Maka bukan hanya menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menjaga kebersihan dan memakai wangi-wangian, akan tetapi ianya juga menambahkan kekuatan akal fikiran. La ilaha illallah. Dan disebutkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun bau baginda itu dah wangi, tapi adaban, sebagai satu adab kepada Allah Subhanahu wa taala, maka masih lagi digunakan minyak wangi. Dan juga sebagai satu sunnah kepada umatnya, agar supaya sentiasa menjaga daripada kewangian tubuh badan. Yang keempat, thumma bakir ilal jami', kemudian hendaklah kita bersegera ke masjid jami', dan bersegera untuk pergi ke masjid itu bermula daripada terbit matahari, seperti mana kita sebutkan tadi. Bermulanya mandi sunat Jumaat daripada terbit fajar, daripada lepas subuh, ataupun daripada waktu subuh. Maka daripada waktu subuh tu, lepas kita mandi, maksudnya daripada waktu subuh tu dah boleh iktikaf. Daripada waktu subuh kita dah boleh iktikaf. Naam. Wa huwa mandubun li ghairi imam wa khatib wa ma'dzur, dan ianya digalakkan kecuali bagi imam dan khatib, dan juga orang-orang yang mempunyai keuzuran. Apa keuzuran? Orang yang mungkin buang air tak lawas, buang air kecil tak lawas, jadi dia perlu pergi sebelum itu, bila dah azan baru dia boleh pergi. Amal imam fayusannu lahu ta'khir ila waqtil khutbah, adapun imam dan khatib disunnahkan untuk dia melewatkan pemergiannya ke masjid sehingga sebelum waktu khutbah. Was'a ilaihi, dan berjalanlah kamu ke masjid untuk solat Jumaat itu dalam keadaan yang tenang, dalam keadaan tenang, iaitu dalam perjalanan kita tu kita tak tergopah-gopah, tak tergesa-gesa, dan kita kurangkan melihat kiri dan kanan, menoleh kiri dan kanan, menundukkan pandangan ke bawah dan sebagainya, dan merendahkan suara kita. La ilaha illallah. Ini merupakan salah satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga, iaitu menundukkan pandangan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila jalan, kebanyakan daripada pandangannya itu berada di bawah, nak menunjukkan rendah dirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak menoleh kanan, tidak menoleh kiri, ataupun tidak meninggikan pandangannya melihat kepada langit tanpa ada keperluan. Dan
Faqad qala sallallahu alaihi wasallam, dan disebutkan dalam hadis, barang siapa yang datang ke masjid pada waktu yang pertama, seakan-akan dia mengorbankan seekor unta. Barang siapa yang mendatangi masjid pada hari Jumaat pada waktu yang kedua, seakan-akan dia mengorbankan seekor lembu. Barang siapa yang mendatangi masjid pada waktu yang ketiga, seperti dia mengorbankan seekor kambing. Barang siapa yang datang ke masjid pada waktu yang keempat, seakan-akan dia mengorbankan seekor ayam. Dan barang siapa yang datang ke masjid pada waktu yang kelima, seakan-akan dia mengorbankan sebiji telur. Naam. Dan apabila imam keluar untuk naik ke mimbar, maka para malaikat akan menutup daripada buku catatan mereka, dan mereka akan duduk mendekati mimbar mendengar daripada khutbah yang disampaikan oleh al-khatib. La ilaha illallah. Naam. Jadi yang dimaksudkan waktu yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima itu adalah iaitu apabila waktu di antara lepas subuh dengan waktu khatib naik mimbar itu kita bahagikan kepada 5 bahagian. Maka bahagian pertama itu ikutlah jam. Contohnya ada di antara waktu subuh dengan waktu zuhur, katalah 5 jam. Katalah 5 jam ataupun katalah 6 jam. Jadi maksudnya waktu yang pertama itu kurang lebih sejam 5 minit atau sejam 10 minit yang pertama, dan kemudian yang kedua, yang ketiga dan berikutnya. Dan kemudian disebutkan bahawa dikatakan bahawa manusia nanti di hari kiamat, kedekatan mereka untuk melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala adalah mengikut betapa awal mereka hadir untuk solat Jumaat. La ilaha illallah. Naam. Dan berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun law ya'lamun nasu ma fihinna la rakadu al-ibla fi talabihinna, al-adhan was-saff al-awwal wal-ghudu ila al-jum'ah." Ada 3 perkara yang mana kalau mereka tahu kelebihannya, maka mereka akan bersegera dalam mencarinya, iaitu berebut untuk melaungkan azan, untuk duduk di saf yang pertama, dan untuk datang awal pada hari Jumaat. Dan berkata Imam Ahmad bin Hanbal, yang paling afdal di antara ketiga-tiga ini adalah hadir awal pada hari Jumaat. Disebutkan dalam riwayat juga, pada hari Jumaat maka para malaikat akan duduk di pintu-pintu masjid, dan mereka akan menulis min fiddah wa aqlam min dhahab. Mereka akan tulis di atas buku daripada perak, dan pen daripada emas, akan menulis nama siapa yang awal, siapa yang pertama, siapa yang kedua, siapa yang ketiga, dan seterusnya. Nah, dan kemudian yang kelima, thumma idza dakhaltal jami' fatlub as-safful awwal. Dan apabila kamu masuk ke masjid jami'. Nah, kat sini muka surat 92, apabila engkau masuk ke dalam masjid, maka tuntutlah saf yang pertama. Tetapi jikalau orang sudah banyak, jangan engkau melangkahi bahu-bahu mereka, dan jangan engkau lalu di hadapan orang yang sedang sembahyang. Dan pilihlah tempat duduk yang berdekatan dengan dinding atau tiang, sehingga orang tidak melintasi di hadapanmu. Dan jangan engkau duduk dalam masjid kecuali setelah engkau kerjakan sembahyang sunat tahiyatul masjid. Dan yang lebih baik, hendaklah engkau kerjakan sembahyang tahiyatul masjid itu 4 rakaat. Dan engkau baca pada setiap rakaat setelah surah Fatihah akan surah Ikhlas 50 kali, kerana disebutkan dalam sebuah hadis bahawa siapa yang mengerjakan yang demikian itu, maka ia tidak mati kecuali setelah melihat akan tempat yang disediakan baginya di dalam syurga, atau orang lain melihat akan tempat yang disediakan baginya itu. Dan jangan engkau tinggalkan sembahyang sunat tahiyatul masjid ini walaupun imam sedang membaca khutbah. Dan sebaiknya hendaklah sembahyang ketika itu diringkaskan untuk membuat yang wajib-wajib sahaja. Naam. Jadi apabila kita masuk ke masjid, maka cuba untuk duduk dekat saf yang pertama, seperti mana yang kita sebutkan tadi, kerana pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Selagi mana kita nak sampai ke saf yang pertama itu, selagi mana ada kekosongan di saf pertama, jangan pula tak ada saf pertama kita suruh orang ke tepi. Ataupun nak sampai ke saf pertama tu orang dah bersempit-sempit, tapi nak sampai ke saf pertama tu kita terpaksa nak melangkah dan sebagainya, maka lebih afdal kita tidak melangkah di atas bahu-bahu orang yang telah duduk di saf. Naam. Disebutkan daripada Sa'id bin Amir
Aku solat di sebelah Sayyidina Abu Darda, فجعل يتأخر في الصفوف حتى كنا في آخر الصف، فلما صليت قلت أليس يقال خير الصفوف أولها؟ قال نعم، إلا أن هذه الأمة مرحومة منظورة إليها من بين الأمم، فإن الله تعالى إذا نظر إلى عبد في الصلاة غفر له ولمن وراءه من الناس، فإنما تأخرت رجاء أن يغفر لي بواحد منهم ينظر الله إليه، فمن تأخر من الصف الأول مثلا على هذه النية إيثارا للغير وإظهارا لحسن الخلق فهو أولى، فإنما الأعمال بالنيات. لا إله إلا الله. Disebutkan bahawa Sayyidina Abu Darda dia tak sembahyang di saf-saf depan. Jadi ada orang bertanya, Sa'id bin Amir bertanya, bukankah dikatakan bahawa sembahyang di saf yang pertama itu lebih baik? Maka dia pun kata, betul, sembahyang di saf pertama lebih baik, tapi kita ni umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, umat-umat yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keberkatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hamba yang sedang sembahyang, Allah akan ampunkan dosanya dan Allah akan ampunkan orang yang berada di belakangnya. Fa inna ma ta'akhartu, jadi aku nak sembahyang di belakang orang dengan harapan orang yang berada di hadapan aku itu dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmat dan dia diampunkan, dan juga orang yang berada di belakang dia diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi aku harap orang yang berada di depan aku itu diampunkan oleh Allah agar supaya aku juga diampunkan. La ilaha illallah. Jadi di sini ada juga sebab untuk kita nak sembahyang di saf belakang, walaupun secara default dia yang paling afdal untuk sembahyang di saf yang pertama. La ilaha illallah. Nah, akan tetapi perlu ada niat baiklah, maksudnya kita sembahyang di saf depan pun kerana Allah Subhanahu wa taala, dan sembahyang di mana-mana saf pun dengan niat kerana Allah Subhanahu wa taala dan bukan untuk nak menunjuk-nunjuk dan sebagainya. Naam. Naam. Dan kemudian kalau boleh kita sembahyang, bila kita masuk masjid, kita sembahyang depan sutra, dekat depan tiang ataupun di depan dinding, agar supaya orang tak lalu di hadapan kita. Kita sembahyang dekat tengah-tengah masjid, tak ada apa-apa yang menghalang di hadapan masjid, maka bila orang lalu akan menyusahkan orang punya perjalanan. Nabi SAW melarang, "Lau ya'lamul maru baina aydil musalli madza alaihi lakana an yaqif 40 khairan lahu min an yamurra baina yadayhi." Kalau orang yang lalu di hadapan orang yang solat itu tahu dosa ataupun keburukan melalui di hadapan orang sembahyang, maka dia akan berhenti selama 40 lebih baik daripada dia berlalu di hadapannya. Dan di sini Nabi SAW tak cakap 40 saat ke, 40 minit ke, 40 jam ke, 40 hari ke. Maksudnya nak menunjukkan betapa dilarang seseorang itu daripada lalu di depan orang salat. Wajlis bi qurbi haitin au ustuwana, maka hendaklah kita duduk di berdekatan. Bila nak sembahyang, cari dinding, cari tiang dan sebagainya. Naam. Ataupun sembahyang belakang orang, maksudnya duduk saf rapat-rapat, jadi kita dihalang oleh orang di hadapan kita. Nah, dan kalau tak boleh nak cari dinding, sekarang ni ada sutrah diletak di masjid, maka kita boleh ambil sutrah tu dan kita letak di hadapan kita sebelum kita sembahyang. Naam. Dan apabila kita masuk ke dalam masjid, hendaklah kita solat tahiyatul masjid. Ini untuk hari-hari lain pun disunnahkan, dianjurkan untuk solat tahiyatul masjid, apatah lagi pada hari Jumaat lebih afdal. Bahkan ada amalan yang khusus yang dianjurkan di sini untuk kita sembahyang sunat tahiyatul masjid 4 rakaat seakan-akan dengan satu salam. Naam, 4 rakaat tahiyatul masjid dengan satu salam, dan setiap rakaat itu kita baca surah Ikhlas sebanyak 50 kali. Maka dalam 4 rakaat kita membaca surah Ikhlas 200 kali. Dalam khabar disebutkan, anna man fa'ala dhalika lam yamut hatta yara maq'adahu minal jannah aw yuralah.
Barang siapa yang melakukan perkara tersebut, dia tidak akan mati kecuali dia akan melihat tempatnya di dalam syurga ataupun diperlihatkan kepadanya. Dan jangan kita tinggalkan solat tahiyatul masjid. Contohnya kita sampai lambat, imam khatib dah naik di atas mimbar, maka kita sembahyang selagi mana belum dekat dengan waktu nak sembahyang. Maksudnya masih lagi dalam khutbah pertama, hatta khutbah kedua, selagi mana kita tahu masih ada masa sempat untuk nak sembahyang tahiyatul masjid, maka kita solat tahiyatul masjid. Allah. Tapi jangan panjang-panjang, kita buat seringkas yang mungkin. Dan disunahkan pula engkau sembahyang 4 rakaat sembahyang sunat mutlak, dan engkau baca pada rakaat yang pertama akan surah Al-An'am, dan pada rakaat yang kedua surah Kahfi, dan pada rakaat ketiga surah Taha, dan pada rakaat yang keempat surah Yasin. Dan jikalau engkau tidak mampu membaca surah-surah ini, maka hendaklah engkau gantikan dengan surah Yasin, surah Dukhan, surah Sajdah dan surah Al-Mulk. Dan jangan engkau tinggalkan membaca surah-surah ini pada malam Jumaat, kerana kelebihannya sangat banyak. Dan sesiapa tidak mampu membaca surah ini, maka hendaklah ia menggantikannya dengan memperbanyakkan membaca surah Ikhlas dan memperbanyakkan mengucap selawat ke atas Nabi SAW. Ni antara sunnah yang boleh dilakukan pada hari Jumaat. Mungkin bagi orang yang dapat datang awal, boleh buat dekat masjid. Mungkin para ibu-ibu yang mungkin duduk kat rumah, kalau ada masa pun boleh buat. Apa dia amalan dia? Sembahyang sunat 4 rakaat, juga dengan 1 salam. Tadi tahiyatul masjid 1 salam juga, 4 rakaat 1 salam. Setiap rakaat baca surah Ikhlas 50 kali, jadi 4 rakaat 200 kali. Sekarang ni baca sembahyang 4 rakaat sunat mutlak, dibaca rakaat pertama surah Al-An'am. Subhanallah, surah Al-An'am tu rasanya kurang lebih setengah juzuk, lebih dari setengah juzuk. Kemudian baca surah Kahfi. Surah Kahfi pun lebih setengah juzuk, jadi itu dah 2 juzuk lebih, 1 juzuk lebih. Kemudian surah Taha. Surah Taha pun setengah juzuk. Kemudian itu dah 1,5 juzuk ataupun 1,5 juzuk lebih. Kemudian dibaca surah Yasin. Jadi dalam masa 4 rakaat, dalam 4 rakaat ini dibaca kurang lebih 2 juzuk. Ustuhibba hadhihi as-salah ma'a hadhihi suwar fi hadzal yawm aw fi lailatihi. Disebutkan oleh Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, dianjurkan, digalakkan untuk melakukan solat ini 4 rakaat 1 salam, dan membaca surah-surah ini pada malam Jumaat ataupun pada hari Jumaat. Maksudnya nak baca 2 juzuk dalam sembahyang. Kalau 1 juzuk kita baca kurang lebih setengah jam 40 minit, maka nak baca 2 juzuk dalam sembahyang kurang lebih akan mengambil masa dekat 1 jam setengah, kurang lebih. Tu 1 jam setengah sebelum khutbah. Maksudnya kalau kita nak lakukan amalan ni, kita kena hadir 1 jam setengah sebelum masuk waktu Jumaat, masuk waktu zuhur hari Jumaat. Kalau kita tak hafal, tak mampu nak buat solat yang tadi, maka ada option yang kedua. Option yang kedua, rakaat pertama baca surah Yasin, rakaat kedua baca surah Dukhan, rakaat ketiga baca Alif Lam Mim Sajdah, dan rakaat keempat baca surah Al-Mulk. Dan kalau boleh jangan tinggal baca 4 surah ini di malam Jumaat. Yasin, Dukhan, Alif Lam Mim Sajdah dan surah Al-Mulk. Memang Nabi SAW baca sebelum tidur Alif Lam Mim Sajdah dan surah Al-Mulk setiap malam sebelum tidur. Basically itu dah amalan harian. Kalau dah dijadikan amalan harian, dan ditambah surah Dukhan dan Yasin pada malam Jumaat. Qila man tala suratil An'am yakunu mutawajjihan li hifdhid din wa husnir rizq wa yurzaq al-hadh fi dunyahu wa akhiratihi. Disebutkan barang siapa yang membaca surah Al-An'am, tadi kita sebutkan tadi dalam 4 rakaat tu, yang rakaat pertama baca surah Al-An'am. Jadi barang siapa yang membaca surah Al-An'am menjadi sebab untuk dipeliharakan agamanya, dan juga diberikan rezeki yang baik. Wa yurzaq al-hadh fi dunyahu wa akhiratih, dan diberikan rezeki yang baik di dunia dan akhirat. Maksudnya diberikan
bahagian yang baik di dunia dan di akhirat. Kemudian Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membaca surah Kahfi pada malam Jumaat ataupun hari Jumaat akan diberikan cahaya daripada tempat dia baca itu sampai kota Makkah. Daripada mana dibaca, daripada rumahnya itu akan bercahaya sampai ke kota Makkah. Wa ghufira lahu ila jum'atil ukhra, dan diampunkan dosanya sehingga Jumaat yang lagi satu. Wa fadli thalathati ayyam, dan ditambah 3 hari. Kenapa ditambah 3 hari? Kerana dikatakan bahawa satu pahala itu dilipat gandakan 10 kali. Jadi kita baca surah Kahfi pada hari Jumaat, maka diberikan perlindungan itu seminggu sampai Jumaat yang lagi satu, dan kemudian ditambah lagi 3 hari. Wa salla alaihi 70,000 malak, dan berdoa untuknya 70,000 malaikat hatta yusbih, sehinggalah dia bangun pagi. Maksudnya kalau dibaca surah Kahfi di waktu malam, maka ada malaikat yang akan doakan untuk dia sampai waktu pagi. Wa ufiya minadda wadubailah wa dhatil junubi wal juzami wal barasi wa fitnatid dajjal, dan dipelihara daripada penyakit, dan dipelihara daripada kusta dan sebagainya, dan juga daripada fitnah dajjal. Dan fitnah dajjal ini fitnah dajjal ni merupakan satu perkara yang paling berbahaya. Jadi dengan kita membaca surah Kahfi, insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala lindungi kita, pelihara kita daripada fitnah dajjal dan fitnah yang ada sebelum keluarnya dajjal, sebelum zahirnya dajjal di atas muka bumi ini. Anil Hasan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, disebutkan daripada Sayyidina Hasan Al-Basri bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqra ahlul jannah minal Quran ila Yasin wa Taha. Dalam syurga nanti ahli syurga hanya baca daripada Quran ini surah Yasin dan surah Taha, yang mana kedua-duanya merupakan namanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, surah Yasin dan surah Taha. Wa qila mata qara'a surata Taha yuhibbu salatal lail wa yaf'alul khair wa yuhibbul ishrati fi ahli din, wa man tala surata Yasin yakun dinuhu qawiyan. Disebutkan di sini, barang siapa yang suka membaca surah Taha, ataupun barang siapa yang membaca surah Taha, maka dia akan suka solat malam dan suka melakukan ketaatan, dan dia suka untuk berkawan dengan ahli agama. Dan barang siapa membaca surah Yasin, maka agamanya akan menjadi kuat. Dalam riwayat lain menyebutkan surah Yasin 5 quri'a lahu. Surah Yasin itu menjadi apa yang diniatkan ketika baca. Wa an Ubay bin Ka'ab anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, man qara'a surata alif lam mim sajdah u'tiya min al-ajr kaman ahya lailatal qadr. Disebutkan dalam satu riwayat, barang siapa membaca surah alif lam mim sajdah diberikan pahala seperti orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar. Dalam riwayat lain, barang siapa yang membaca surah sajdah yakunu qawiyat tauhid salimal yaqin. Barang siapa membaca surah sajdah, maka tauhidnya, akidahnya akan menjadi kuat, dan keyakinannya akan menjadi akidah dan juga keyakinannya akan menjadi kuat. Sebab tu dianjurkan untuk kita baca surah sajdah setiap malam. Dan setiap apa yang dianjurkan oleh Rasulullah ni semuanya ada faedah. Tak ada satu perkara yang disuruh oleh Rasulullah melainkan di dalamnya terdapat kebaikan untuk kita di dunia dan akhirat. Dalam riwayat lain disebutkan, man qara'a hamim ad-dukhan lailatal jum'ah aw yaumal jum'ah banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa membaca surah Dukhan pada malam Jumaat atau hari Jumaat, Allah akan binakan rumah untuk dia di dalam syurga. Disebutkan, wa man tala suratul mulk a'tahu Allah khairai ad-dunya wal akhirah wa takthuru amlakuhu wa khairatuhu. Barang siapa yang membaca surah Al-Mulk, dan alhamdulillah kita kat Johor kita baca setiap malam dekat surau dan masjid, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kebaikan di dunia dan akhirah, dan Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan limpahan kurniaan kepadanya. Dan barang siapa yang
tak mampu untuk baca surah-surah tadi, nak baca surah Yasin, nak baca surah Al-An'am, surah Taha, surah apa lagi tadi, surah Al-An'am, surah Al-An'am, surah Kahfi, surah Taha dan Yasin. Barang siapa tak mampu baca surah-surah tadi, maka hendaklah dia baca surah, memperbanyakkan daripada surah Al-Ikhlas. Dikatakan bahawa antara khususiyah, keistimewaan surah Ikhlas ni adalah dia akan dikurniakan, orang yang memperbanyakkan baca surah Ikhlas ni akan dikurniakan sifat ikhlas. Naam. Wa akthir minas salah, dan perbanyakkan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumaat. Naam. Sebab tu disebutkan bahawa untuk hari Jumaat dianjurkan untuk kita perbanyakkan selawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta selawat ke atas Rasulullah itu lebih afdal daripada membaca Al-Quran, selain daripada surah-surah yang diriwayatkan untuk kita baca, yang digalakkan untuk kita baca. Selain daripada surah-surah yang digalakkan untuk baca hari Jumaat, maka surah-surah lain tu tak digalakkan untuk baca. Bahkan gunakan waktu itu untuk berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, akthiru minas salati alayya lailatul gharra wa yaumil jumu'ah, perbanyakkan selawat kepada aku pada malam Jumaat dan hari Jumaat. Fa inna salatakum tu'radu alayya, kerana salat kamu itu dipersembahkan kepada aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat lain dikatakan bahawa nama kamu dan nama ibu dan ayah kamu dipersembahkan. Maksudnya setiap orang yang berselawat kepada Rasulullah, Nabi akan tahu dia ni selawat dan dia ni anak siapa. Maka dengan kita berselawat, seakan-akan kita mempersembahkan nama kita dan nama kedua ibu bapa kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan di sini, wa akthir qira'at surat al-kahf, dan perbanyakkan membaca surah kahfi, iaitu kalau boleh kita baca 3 kali. Kalau boleh kita baca 3 kali surah kahfi, sekali di waktu malam Jumaat, kalau boleh mungkin lepas maghrib atau lepas isyak, kemudian selepas subuh hari Jumaat, dan kemudian pada waktu salat Jumaat. Tapi kalau tak boleh 3 kali, paling kurang sekali. Tak boleh 3 kali, paling kurang sekali. Dan jangan sampai kita terlepas membaca surah kahfi. Dan disebutkan di sini, wa aqallu iksar as-salat 'ala an-nabi 300 bil-lail wa 300 bin-nahar. Jumlah yang paling sedikit yang dianggap banyak untuk berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah 300 di waktu malam, 300 kali selawat di waktu malam, dan 300 kali selawat di waktu siang. La ilaha illallah. Tapi kalau kita tak mampu nak 300 malam, 300 siang, paling kurang kita buat 300 siang dan malam. Dan ianya tak ambil masa yang banyak kalau kita biasakan diri. Kalau kita biasakan diri untuk berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita tidak akan rasa ini banyak. Bahkan kita berada di bulan Sya'ban ini, bulan untuk berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam riwayat, Sya'ban syahri, Sya'ban itu adalah bulanku, yang mana pada bulan ini turun ayat, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Maka dianjurkan untuk kita memperbanyakkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bukan hanya berselawat dengan lidah, akan tetapi berusaha untuk kita berselawat dalam keadaan hati kita ni hadir bersama Rasulullah. Maksud hadirnya, maksudnya macam mana? Kita bayangkan apa-apa yang terkait dengan Rasulullah. Sebagai contoh, kalau kita boleh bayangkan kubah hijau, Masjid Madinah itu ada kubah hijau, kita hadirkan, kita bayangkan bahawa kita sedang melihat kepada kubah hijau tersebut. Lebih baik daripada itu, kita mungkin merasakan, bagi mereka-mereka yang dah pernah pergi umrah, dah pernah pergi haji, kita bayangkan bila kita selawat tu, kita masuk bab rahmah, Babus Salam, Babus Salam, masuk ke pintu untuk nak ziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu daripada Babus Salam. Jalan, kalau kita boleh bayangkan syubak, iaitu
iaitu jendelanya daripada makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita boleh bayangkan, kita bayangkan perkara-perkara yang terkait dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirkan perasaan rindu kepada Rasulullah, hadirkan perasaan cinta kepada Rasulullah, hadirkan keagungan, kemuliaan yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga baginda diperjalankan pada malam Lailatul Isra' dan Mi'raj untuk melihat segala kebesaran, diperlihatkan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala di bumi dan di langit. Hadirkan dalam hati kita sewaktu berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam pengorbanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap kita. Bagaimana Rasulullah berusaha, bagaimana Rasulullah bertahajud setiap malam, bagaimana Rasulullah menangis, bagaimana Rasulullah menyimpan doa-doa yang diberikan Allah secara khusus, akan tetapi tidak digunakan untuk dirinya, tidak digunakan untuk ahli keluarganya, tidak digunakan untuk kepentingannya, akan tetapi disimpan untuk umatnya yang dikasihi sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila kita berselawat, kita cuba berselawat dan hadirkan perkara-perkara yang terkait dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fikirkan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga selawat itu akan memberi kesan yang mendalam kepada hati kita, insya-Allah taala. Kemudian disebutkan di sini, dan apabila imam telah keluar, iaitu naik ke atas mimbar, maka putuskanlah segala doa dan perkataan, dan hendaklah engkau memberikan perhatianmu sepenuhnya untuk menjawab azan, dan setelah itu dengarlah khutbah dengan penuh perhatian, dan tinggallah percakapan sama sekali, kerana disebutkan dalam hadis, inna man qala li sahibihi wal imamu yakhtubu ansit faqad lagha wa man lagha fala jum'atalah. Sesungguhnya siapa yang berkata kepada kawannya ketika khatib sedang membaca khutbah, diamlah kamu, maka orang itu telah sia-sia, dan siapa yang sia-sia bermakna ia tidak mendapat pahala Jumaat. Kita dilarang mengatakan diamlah kamu, kerana perkataan diamlah kamu itu dikira satu percakapan, dan sebaiknya jika engkau terpaksa juga menegur orang lain, maka cukuplah dengan menggunakan isyarat sahaja, bukan dengan perkataan. Nah, kemudian disebutkan wajibu ala kulli man kana fi shalah, maka apabila wajib ke atas setiap orang yang sedang solat untuk meringkaskan solatnya apabila dia melihat khatib sudah naik di atas khutbah. Fa italatuhu ka insya'iha. Kerana memanjangkan solat sunat di waktu khatib sudah berada di atas mimbar, itu adalah makruh. Kemudian disebutkan di sini, kemudian sembahyanglah engkau bersama dengan imam seperti kaifiat sembahyang yang telah disebutkan. Apabila engkau salam dan selesai dari sembahyangmu, maka sebelum engkau berkata-kata sesuatu, hendaklah engkau baca dahulu surah Al-Fatihah 7 kali, surah Ikhlas 7 kali, surah Al-Falaq 7 kali, dan surah An-Nas 7 kali, kerana yang demikian itu akan memelihara engkau dari gangguan syaitan sehingga sampai ke minggu depan, dan ia akan menjadi benteng yang kukuh bagimu untuk menghadapi gangguan syaitan. Setelah itu baca olehmu akan doa, Allahumma ya Ghaniyu ya Hamid, ya Mubdi'u ya Mu'id, ya Rahimu ya Wadud, aghnina bihalalika an haramik, wa bita'atika an ma'siyatik, wa bifadlika amman siwak. Ya Allah, ya Tuhan yang maha kaya, yang maha terpuji, yang memulakan ciptaan makhluk dan yang mengembalikannya, yang sangat kasih sayang dan sangat mencintai, kayakanlah aku dengan rezekimu yang halal, bukan dengan yang haram, dan anugerahkanlah kepada aku taat kepadamu, bukan maksiat, dan berikanlah aku dengan kelebihanmu, bukan dengan kelebihan orang lain. Iaitu mengharapkan kepada pemberian Allah dan tidak mengharapkan pemberian orang lain. Setelah sembahyang Jumaat, hendaklah engkau sembahyang sunat ba'diyah
Jumaat 2 rakaat atau 4 rakaat atau 6 rakaat. Engkau perbuat yang demikian itu 2 rakaat sekali salam, maka telah diriwayatkan yang demikian itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa cara yang berlainan. Nah, jadi kita ikut imam sembahyang seperti mana yang telah disebutkan oleh Imam Ghazali dalam perbahasan sembahyang biasa. Nah, kemudian diberikan satu amalan di sini, bahawa selepas sembahyang fardu Jumaat digalakkan untuk kita baca surah Fatihah 7 kali, surah Ikhlas 7 kali, Qul a'udzu birabbil falaq 7 kali dan Qul a'udzu birabbin nas 7 kali sebelum kita mengubah posisi duduk kita selepas beri salam. Dan selepas baca itu, kemudian baru kita baca, disebutkan di sini, barang siapa yang membaca 4 surah ini 7 kali akan diampunkan segala dosanya yang telah lalu dan diberikan dia pahala mengikut bilangan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. La ilaha illallah. Dan kemudian membaca doa Allahumma ya Ghani ya Hamid ini dikatakan dibaca 4 kali. Barang siapa yang berterusan melakukan amalan ini, Allah akan mengkayakannya daripada makhluknya. Maksudnya dia diberikan kekayaan sehingga dia tidak bergantung kepada mana-mana makhluk Allah. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan diberikan rezeki kepadanya dari tempat yang tidak disangka-sangka. Disebutkan dalam hadis tentang solat sunat selepas Jumaat 2, 4 ataupun 6. Dikatakan man kana minkum musalliyan ba'da Jum'ah falyusalli arba'an. Barang siapa yang ingin solat sunat selepas Jumaat, hendaklah dia solat sunat 4 rakaat. Dalam riwayat lain, apabila salah seorang daripada kamu solat Jumaat, maka hendaklah dia sembahyang lepas itu 4 rakaat. Nah, kemudian diterangkan di sini tentang sembahyang sunat 6 rakaat selepas solat Jumaat. Dikata apa? 4 rakaat itu sunat Jumaat dan 2 rakaat itu sembahyang sunat untuk waktu Jumaat. Jadi yang lebih afdalnya untuk sembahyang 4 rakaat 1 salam dan kemudian 2 rakaat 1 salam. La ilaha illallah. Kemudian di sini Imam Ghazali menyambung dengan mengatakan, kemudian hendaklah engkau duduk di dalam masjid sehingga sampai waktu maghrib atau sekurang-kurangnya sampai waktu asar. Dan hendaklah engkau pandai menanti waktu yang mustajab doa itu, kerana saat itu dirahsiakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada sepanjang hari Jumaat. Maka biarlah engkau menepati masa itu sedangkan engkau di dalam khusyuk dan merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah engkau hadir di dalam masjid itu akan majlis atau halaqah yang tidak berfaedah ataupun majlis tukang-tukang kisah. Bahkan hendaklah engkau hadir di dalam majlis ilmu yang bermanfaat, iaitu ilmu yang menambahkan takutmu kepada Tuhanmu dan mengurangkan gemarmu kepada dunia. Kerana segala ilmu yang tidak mendorong engkau meninggalkan dunia dan tidak menggemarkan engkau untuk mencapai kebahagiaan yang abadi di akhirat, maka jahil daripada ilmu itu lebih baik bagimu. Oleh itu berlindunglah engkau dengan Allah daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Dan hendaklah engkau memperbanyakkan berdoa ketika matahari naik dan ketika matahari tergelincir dan ketika tenggelam dan ketika engkau mendengar iqamat dan ketika khatib naik ke atas mimbar dan ketika orang berdiri untuk sembahyang, maka barangkali engkau menemui masa mustajab doa itu. Naam. Jadi dekat sini Imam Ghazali menceritakan tentang iaitu mengimarahkan hari Jumaat itu dengan beriktikaf. Subhanallah. Tadi dianjurkan untuk kita pergi di waktu pertama. Kita cakapkan waktu yang pertama itu bermula daripada subuh. Maksudnya iktikaf di masjid daripada waktu subuh sampai Jumaat. Kemudian selepas Jumaat pun kalau boleh iktikaf lagi sampai ke waktu asar. Kalau tak boleh nak iktikaf sampai waktu maghrib. Walhasil seakan-akan
iaitu hari Jumaat itu digunakan untuk kita ibadah sahaja kepada Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kepada akhirat, seperti mana hari-hari lain kita bagi untuk dunia. Hari-hari lain iktikaf dekat tempat kerja tak jadi masalah, kita ada kat tempat kerja tu daripada pagi sampai petang, tak masuk iaitu persiapan untuk nak pergi kerja, persiapan nak balik kerja dan sebagainya. Subhanallah, sepanjang minggu kita dah iktikaf dekat tempat kerja, takkan tak boleh nak iktikaf satu hari dekat masjid untuk hari Jumaat. La ilaha illallah. Tapi kalau mungkin, hatta kalau kita tak mampu untuk nak iktikaf sepanjang hari pada hari Jumaat di masjid, at least kita hadirkan hati kita bersama Allah Subhanahu Wa Taala pada hari Jumaat, walaupun kita terpaksa melakukan keperluan-keperluan ahli keluarga dan sebagainya, perlu bawa mereka ke sana dan ke sini, tapi hati kita terikat dengan masjid, hati kita terikat dengan selawat Nabi, dengan ke atas Nabi SAW. Hati kita sentiasa ingat akan Allah, ingat akan akhirat, ingat akan perkara-perkara yang akan mendatangkan keridaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita di mana sahaja kita berada. Kemudian disebutkan di sini bahawa man sallal asri fil jami' kana lahu thawabul hajj. Barang siapa yang solat asar di masjid jami' akan mendapat pahala haji. Barang siapa yang solat maghrib, maka dia akan mendapat pahala haji dan umrah, yakni berjemaah. Mungkin pahala ini khusus untuk hari Jumaat. Fa in khafa dukhulul afah alaihi min nazaril khalqi ila i'tikafih aw khafa al-khawd fi ma la yaliq fal afdal an yarji' ila niyatih. Naam, tapi kalau dia takut datang sifat riak dalam diri dia dengan dia beriktikaf sepanjang hari di masjid, ataupun dia duduk kat masjid sepanjang hari tapi dia melakukan perkara-perkara yang tidak ada faedah, maka lebih afdal untuk dia kembali kepada rumah dia. Akan tetapi hatinya sentiasa berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, fikirannya sentiasa memikirkan tentang nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Syakiran lillah ta'ala ala taufiqih, sentiasa bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan, kerana Allah sentiasa beri taufik untuk dia ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Khaifan min taqsirih, takut, merasa takut tentang kekurangan ibadah yang dilakukan. Muraqiban liqalbihi wa lisanihi ila ghurubi syams hatta la tafutuhu sa'ah asy-syarifah, ataupun sentiasa mengawasi hati dan lidahnya sehingga terbenam matahari. Mengawasi hati dan lidahnya maksudnya apa? Sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dia tidak terlepas daripada mendapat waktu ijabah, saatul ijabah, waktu yang mana doa itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wala yanbaghi an yatakallam fil jami' wa ghayrihi min al masajid bi hadithi dunya, dan diingatkan di sini jangan kita bercakap tentang perkara-perkara dunia di masjid. Ini bercakap tentang perkara dunia ni satu perkara yang tidak elok di dalam ataupun di luar masjid, tapi lebih teruk dari kalau dilakukan di dalam masjid. Dan diingatkan di sini untuk kita sentiasa mencari waktu-waktu yang dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumaat. Ada satu waktu yang mana kalau kita berdoa bertepatan dengan waktu tersebut akan dikabulkan doa kita. Tapi ulama mengatakan bahawa waktu tu sangat singkat. Waktu dia sangat singkat. Jadi kita tak tahu dekat mana. Setengah mengatakan di waktu pagi. Naam. Kemudian disebutkan di sini jangan kamu hadir dekat masjid majlis-majlis orang yang suka bercerita, tukang-tukang cerita. Ada juga zaman dulu orang suka bercerita dekat masjid. Waliyadzubillah. Dia bukannya bagi majlis ilmu, tapi dia bercerita. Fala khaira fi kalamihim, tidak ada
kebaikan dalam perkataan mereka. Bahkan hadirlah majlis ilmu yang bermanfaat, sama ada di waktu pagi ataupun selepas solat asar. Lepas subuh dengan lepas asar ni waktu yang diberkati. Dikatakan iktikaf di waktu subuh, lepas solat subuh itu sampai isyraq akan diberikan rezeki zahir. Adapun iktikaf selepas asar, hadir majlis ilmu lepas asar, akan diberikan rezeki batin. Rezeki batin itu seperti kekuatan iman, dilembutkan hati, diberikan baik sangka kepada Allah dan sebagainya. Disebutkan dalam riwayat bahawa menghadiri majlis ilmu itu lebih afdal daripada solat 1000 rakaat. Dan diingatkan di sini, setiap orang alim ataupun setiap ilmu yang tidak mengajak kamu, tidak mengurangkan keinginan kamu daripada perkara dunia dan tidak menambahkan kesungguhan kamu, semangat kamu kepada negeri akhirat, maka menjahili ilmu tersebut lebih baik daripada mengetahui ilmu tersebut. Di sini juga mengajarkan kita bahawa ilmu ni perlu kita prioritize, bagikan keutamaannya. Ada ilmu yang perlu diutamakan, ada ilmu yang boleh dilewatkan. Ataupun terkadang bila kita sampai setengah-setengah umur, maka ada ilmu tu tak ada kepentingan pun untuk kita belajar. Allahu Akbar. Sebab itu Nabi SAW berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung daripada kamu, daripada ilmu yang tidak mendatangkan manfaat. Dia ilmu tapi tak ada manfaat. Hati yang tidak khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak hadir kepada Allah. Mata tapi tak menangis takutkan Allah, tak menangis kerana rindu Allah, tak menangis kerana rindu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa min nafsin la tashba', jiwa yang tak pernah puas dengan perkara-perkara dunia. Waliyadzubillah. Wa amalun la yurfa', dan amalan-amalan yang tidak dinaikkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak kekurangan dalam amalan tersebut sehingga naik langit pertama ditolak. Kadang langit pertama lepas, naik langit kedua ditolak. Lepas pertama, kedua, ketiga ditolak. Lepas pertama, kedua, ketiga, keempat ditolak. Pertama, kedua, ketiga, keempat, lepas yang kelima kena tolak. Begitu sampai waliyadzubillah. Kadang-kadang lepas sampai langit ke-7, malaikat-malaikat semua lepas, tapi naik bila dipersembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala pula tak lepas. Waliyadzubillah tabaraka wa taala. Maka nak dapat amalan yang diterima Allah ni bukan satu perkara yang mudah. Maka jangan sekali-kali kita berbangga dengan amalan, sebab kita tak tahu amalan mana yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Dan dekat sini Imam Ghazali seakan-akan mencadangkan waktu-waktu sa'atul ijabah, waktu-waktu yang dikabulkan doa oleh Allah pada hari Jumaat. Dia kata perbanyakkan doa apabila terbit matahari, maksudnya di waktu pagi. Wa inda zawal, apabila tergelincir matahari, iaitu kurang lebih 5-10 minit sebelum waktu zuhur ataupun waktu solat Jumaat. Wa indal ghurub, apabila terbenam matahari di waktu petang. Wa indal iqamah, sewaktu muadzin bagi iqamah untuk solat Jumaat. Wa inda su'udul khatib al-mimbar, ataupun di waktu khatib nak naik ke mimbar. Wa inda qiyamin nas ila salah, ataupun sewaktu iqamat tadi, sewaktu orang semua bangun nak dirikan solat. Maka waktunya pendek. Jadi mungkin bila khatib naik ke mimbar, mungkin masa dia turun ke mimbar, mungkin waktu iqamah, mungkin waktu orang semua tengah bangun. Kita tak tahu, alhasil kita perbanyakkan doa. Antara doa yang disebutkan di sini, mungkin kalau kita tak tahu nak doa apa, dikata Allahumma inna nas'aluka fiqhan fid din, ya Allah berikanlah aku kefahaman di dalam agama, dan ditambahkan ilmu yang bermanfaat, wa kifayatan fi rizq, dan dicukupkan rezeki tersebut. Apa-apa yang kita perlukan semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada keperluan yang penting. Wa afiatan wa sihhatan fil badan, diberikan keafiatan dan kesihatan pada tubuh badan. Diberikan taufik untuk bertaubat sebelum meninggal dunia. Warahatan indal maut, diberikan ketenangan ketika nak dicabutkan roh. Wa maghfiratan ba'dal maut, diberikan keampunan selepas
meninggal dunia. Waladzatan nazar ila wajhikal karim, dan diberikan kemanisan, kelazatan apabila melihat kepada wajahnya Allah Subhanahu wa taala, ya arhamar rahimin. Disebutkan dalam hadis tentang waktu istijabah tersebut, bahawa hiya ma baina an yajlisil imam alal mimbar ila an yusallim minas salah. Waktunya yang disebutkan dalam hadis adalah daripada imam duduk dekat atas mimbar pada khutbah pertama sehinggalah imam bagi salam. Maksudnya carilah waktu itu di antara waktu tersebut. Maksudnya waktu dikabulkan doa tu pendek, tapi bermulanya waktu ijabah itu sama ada daripada imam duduk di atas mimbar sehinggalah dia beri salam. Maksudnya tak lama, kurang lebih khutbah mungkin ambil masa 15 minit, sembahyang mungkin lagi 10 minit. Jadi dalam 25 minit tu, itu waktu yang perlu untuk kita dedicate untuk berdoa dan hadirkan hati bersama Allah Subhanahu wa taala, agar supaya doa kita itu terkena dengan waktu ijabah. Nah, kita berhenti di sini dahulu. InsyaAllah kita akan sambung pada pengajian akan datang, InsyaAllah, yang berkenaan dengan sedekah pada hari Jumaat, ataupun kita habiskan sikit InsyaAllah. Dan berusahalah sedikit sehingga engkau dapat bersedekah pada hari ini dengan sekadar kemampuanmu, walaupun hanya sedikit. Maka dengan itu bermakna engkau telah menghimpunkan pada hari ini antara sembahyang, puasa, sedekah, membaca Al-Quran, zikir, iktikaf dan menunggu sembahyang selepas satu sembahyang. Dan jadikanlah hari ini dalam minggumu sebagai hari yang engkau khususkan bagi akhiratmu. Mudah-mudahan ia menjadi kafarah bagi hari-hari yang lain dalam minggu itu. Nah, jangan lupa untuk bersedekah pada hari Jumaat. Paling kurang, kalau sebaiknya kita bersedekah setiap hari. Tapi kalau kita tak mampu untuk nak sedekah setiap hari ataupun terkadang terlupa, make sure hari Jumaat kita sedekah, dan kalau boleh sedekah di permulaan hari. Itu lepas subuh tu terus bersedekah, sehingga kita pada hari Jumaat itu menggabungkan, kita ada sembahyang sunat, kita ada disebutkan tentang puasa, disebutkan tentang sedekah, disebutkan tentang baca Al-Quran, bahkan baca Al-Quran di dalam sembahyang, berzikir, beriktikaf dan sebagainya. Nah, kemudian jadikan hari Jumaat itu hari untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga ia akan menjadi kafarah kepada hari-hari lain yang kita sibukkan diri kita dengan perkara-perkara dunia. Allahu taala a'lam. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala berkati kita pada bulan Syaban dan panjangkan umur kita dan berikan kita kesihatan dan keafiatan sehingga kita dapat masuk bulan Ramadan. Dan moga-moga kita diberikan taufik untuk berpuasa dengan sempurna, dan puasa itu diterima oleh Allah. Berdiri di malam hari solat tarawih dan dengan sempurna, dan solat tarawih kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kita taufik untuk membaca daripada Al-Quran, memperbanyakkan daripada bacaan Al-Quran di bulan Ramadan dengan hati yang hadir bersama Allah, dengan penghayatan terhadap apa yang kita baca. Moga-moga ia akan memberikan kita cahaya dan rahsia daripada Al-Quran pada bulan Ramadan. Amin, Allahumma amin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina ma ahli al-qutri unsa wa zakar. ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفى بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى صحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. InsyaAllah kita akan masuk bab puasa
ataupun adab-adab berpuasa pada pengajian yang akan datang. Moga-moga dirahmati Allah, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.